Begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya wal mursalin li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa zurriyyatihi wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekh muslim fi hadzal kitab wa rusul wa man yantasibu ilayhi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka 'ilma kama fatahta 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya karim. Amma ba'd. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Yang keduanya, yakni asas atau tunjang atau rukun yang keduanya ialah percayakan akan malaikat. Malaikat itu tak, pada kata malaikat itu bukan tak litaknis lah. Jangan kata malaikat ni perempuan, sebab ada tak litaknis. Salah tu. Saya pernah dengar ada orang kata malaikat ni tin. Sebab dia kata sama dengan Aminah, Fatimah. Ada tak litaknis. Salah tu, faham lagu tu kan. Tak marbutah yang ada pada malaikat tu, kalau guna kitab Jawi tu nampaklah tak marbutah. Kalau kitab Umi tu nak jumpa tak warna dia memang huruf Rumi. Kalau kitab Jawi tu malaikat, tak marbutah belakang tu dia panggil tak litakidil mubalaghah. Dia panggil tak pada kata malaikat tu tak untuk menguatkan ke bilangan terlalu banyaknya orang panggil malaikat.
Ya, la ya'lamu junuda rabbika wa la ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak mengetahui akan berapakah malaikat Allah Ta'ala saja. Itu secara umumnya wajib kita i'tikad ada makhluk yang Allah Ta'ala jadi namanya malakul. Kalau satu dia panggil malakul. Satu malaikat dia panggil malakul. Bila ramai-ramai dipanggil malaikah. Terlalu ramai sangat, tak boleh nak diketahui berapa bilangannya secara pasti. Kerana malaikat yang duduk hari-hari, setiap hari duduk tawaf Baitul Ma'mur, itu saja 10,000 malaikat yang tawaf kemudian masuk ke dalam Baitul Ma'mur, tak keluar-keluar. Kemudian ada lagi 10,000 lagi duduk tawaf, masuk pula, tak keluar-keluar. 10,000 lagi tawaf, masuk, tak keluar-keluar. Itu ramai yang orang panggil tentera Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan malakul, malaikah. Jadi nak ayat kata ramai, terlalu banyak sangat. Malaikat ni diletakkan tak litakid al-mubalaghah, nak menguatkan kedalaman ataupun terlalu banyaknya orang panggil bilangan para malaikat tersebut. Baru sebut malaikah. Itu dah. Jadi wajib kita percaya, mana benar adalah hati kita akan malaikah. Tapi secara tafsilinya wajib kita ketahui 10 orang. 10 orang itu dengan tugas-tugas dia tu. Itu Jibril atau Jabril, dipanggil Jibril pun dipanggil Jabrail pun ya boleh baca belakang. Jibril atau Jabril boleh dua. Bi kasril jim boleh, bi fathil jim pun boleh. Jabril atau Jibril atau Jabrail, Jibrail boleh. Tuna kau tula. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Raqib, Atid, lagi Muka Nakir, Malik Ridwan, Malik Zabaniyah. 10 orang malaikat. Ini dipanggil ketua-ketua. Ketua-ketua dah. Ketua-ketua malaikat. Tu. Maknanya, tengok dia kata, maknanya makna percaya akan malaikat. Makna kita tasdik, mana kita benar kewujudan malaikat itu ialah mengaku putus, mengaku jazam. Putus itu makna mengaku yakin, mengaku putus, mengaku jazam, mengaku yakin di dalam hati seseorang. Jadi iman ni dia habuan hati dah. Bukan habuan lidah, tidak. Tu. Habuan hati. Tasdiqu fil qalbi. Benar tu di dalam hati. Mengaku tu di dalam hati. Walaupun lidah dia tak kata, tapi hati dia menerima. Itu dia panggil iman. Wa fussiral imanu bit tasdiqi. Ditafsirkan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, iman itu ialah tasdiqu fil qalbi. Mana mengaku putus, menerima yakin, menerima jazam di dalam hati seseorang. Terima ke apa? Yakin putus apa? Di dalam hati kita tu akan bahawa semalaikat itu tentu sungguh ada. Jadi ada malaikat tu wajib kita kena yakin. Kerana tu khabaran daripada Allah Rasul. Bila masuk daripada khabaran Allah Rasul, maka tidak terima dusta. Tak terima dusta, pasti benar.
Wajib kita kena percaya. Kalau kita syak, zon, waham, kafir kita. Ya, tak boleh kita ragu-ragu. Yo, tu ada mereka ni. Dalam Quran kata, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah keluar daripada lidah manusia lafaz apa-apa, pertuturan, percakapan, melainkan pasti dicatat tulis oleh raqib dan atid. Quran cerita gitu. Wajib kita kena percaya. Yakin kita bahawasanya apa kita bertutur ni pasti raqib atid catat tulis. Maka ketika itu kita tidak akan bercakap melainkan qaulan karima, qaulan khaira, perkataan yang mulia-mulia, perkataan yang baik-baik. Kenapa? Karena kita yakin bahawasanya raqib atid pasti akan catat tulis apa yang keluar daripada mulut kita, lidah kita. Wajib kita kena yakin. Jangan kita kata iyo ke. Iyo ke tu kafir lalu dah. Karena kita syak. Ya ke. Ya ke ada. Tak ada pun tengok kiri kanan ni. Sudah. Kafir lalu lah orang tu syak. Atau zon, atau waham. Karena ilmu ni, ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu iman ni, dia tak terima selain daripada yakin. Dia tak macam ilmu fiqh. Ilmu fiqh dia terima. Zon tu terima. Macam kita orang yang jauh daripada Kaabah, Baitillahil Haram. Kita menghadap ke kiblat dengan zon, bukan dengan yakin. Pasal apa dengan zon? Pasal Kaabah tak ada depan mata kita. Tidak ada Kaabah di hadapan mata kita. Maka sah tak kita semayang? Zon sah. Zon masuk waktu, zon menghadap ke arah Kaabah pada kiblatnya, sah. Ilmu fiqh boleh lagi zon. Tapi kalau ilmu tauhid, zon tak terima. Selain daripada yakin, tertolak. Tidak. Jadi kalau kita sangka kuat, ada kot malaikat 80%. 20% lagi barangkali tak ada. Kafir selalu. Tak cakap banyak dah. Kerana dia bergantung kepada apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu malaikat ni wujud, ini khabaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk dalam kata tasdiqu bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma ulima minad din bid-darurati. Termasuk di dalam jumlah menerima apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang diketahui daripada hijab agama dengan secara mudah, dengan secara pasti. Gitu dah. Dan ia malaikat ni. Dan ia malaikat ni setengah daripada makhluk Allah Ta'ala. Jadi makhluk Tuhan juga. Bukan Tuhan dah. Makhluk Tuhan. Jadi kita tu kena yakin jazam satu laginya. Selain daripada Tuhan, semua makhluk Tuhan lah. Tak kira lah apa benda. Apa benda tersebut. Arash ke, qalam ke, luh mahfuz ke, syurga ke, neraka ke, ikut apa sahaja semuanya ialah makhluk Tuhan. Bukan Tuhan dah. Itu gitu. Tu. Orang yang ragu-ragu selain daripada Tuhan ialah makhluk Tuhan. Ini berarti dia tu mensyirik ke Tuhan. Dia menyengutu ke Tuhan. Jadi ada lagi Tuhan selain daripada Allah. Ada lagi. Sebab dah bukan makhluk Allah. Macam ada satu tokoh di Indonesia tu. Nama Khalid Basalamah. Tokoh Wahabi di Indonesia. Bila orang tanya dia, Arash ni makhluk ke atau bukan makhluk? Dia tak berani nak jawab. Dia tak berani nak jawab. Dia kata, saya tak tahu.
Arash ni makhluk atau bukan makhluk? Astaghfirullahaladzim. Jadi tak tahu arash tu makhluk ke bukan makhluk bermakna apa? Adalah benda selain daripada Allah bukan makhluk Allah gitu kan? Makhluk ni makna benda yang dicipta, benda kena jadi. Kayak gitu. Arash ni makhluk Allah lah. Maksudnya Allah yang menjadikan arash. Sebelum tu arash tidak ada. Lalu Allah yang menciptakan, Allah yang menjadikan. Daripada tidak adanya arash kepada adanya arash. Maka kalau tanya kita arash tu makhluk ke bukan makhluk, oh pastilah jawabnya makhluk. Nah, makhluk sama makhluk Allah. Semua ni ialah makhluk Allah. Nah, selain daripada Allah, semuanya makhluk. Allah satu je khalik. Jadi dia arash tu tak berani nak kata khalik ke makhluk. Beratlah. Syok dia, ragu-ragu dia. Nah, bermakna bagi dia barangkali lah ada lagi selain daripada Allah yang bukan makhluk Allah. Makhluk siapa? Nak kata makhluk pun bukan, nak kata khalik pun bukan. Gapo dia benda tu? Nak kata sang pencipta pun tidak, nak kata yang dicipta pun tidak. Tapi ada. Tak terima di akal kita. Kalau dia bukan khalik, dia makhluk. Kalau dia makhluk, dia bukan khalik. Pasti. Itu dia panggil kaedah qat'iyah dah dia panggil. Dah. Kaedah putus dah. Kalau dia tu khalik, pasti dia bukan makhluk. Kalau dia tu makhluk, pasti dia bukan khalik. Dia tak akan pergi dah. Kalau dia tu khalik, barangkali dia juga makhluk. Macam mana gitu? Dia yang menjadi, lepas tu dia yang kena jadi. Tak boleh gitu. Tak boleh terima gitu. Kalau dia khalik, pasti dia bukan makhluk. Pasti tu, pasti. Kalau dia tu khalik, pasti dia bukan makhluk. Itu, qat'i tu. Tak akan jadi dia khalik, tapi dia juga makhluk. Kok mana itu? Dia yang menjadi, tapi dia pun kena jadi. Kok mana gitu? Jadi bermakna sebelum dia dijadi, dia pun tidak ada. Pasal apa yang menjadi makhluk ni? Dia lah. Dia yang menjadi, dia pun tak ada. Macam mana? Tak terima di akal kita. Kalau dia khalik, pasti dia bukan makhluk. Kalau dia makhluk, pasti dia bukan khalik. Sebab khalik dengan makhluk, dua perkara berlawanan. Tak boleh beri pun sekali. Tak boleh beri pun di dia juga khalik, di dia juga makhluk. Tak boleh itu. Dia juga qadim, dia juga hadis. Tak boleh itu. Dia qadim tapi dia hadis. Tak boleh terima itu. Apa qadim? Tidak ada awal bagi ada. Apa hadis? Ada awal bagi ada. Kata berlawanan tu. Kalau kita kata dia qadim tapi dia juga hadis. Mana? Dia tidak ada awal bagi ada, tapi dia juga ada awal bagi ada. Gila pun nak faham itu. Sakit otak kita. Kalau kita nak faham orang cakap lagu tu. Tak boleh terima itu. Bila sebut kata dia qadim, dia tidak hadis. Pasti. Itu pasti. Kalau dia hadis, pasti dia tidak qadim. Itu pasti dia panggil. Qat'i. Putus. Dia tak akan jadi Tuhan. Dia tu qadim, dia juga hadis. Dia tu hadis, dia juga qadim. Mana boleh gitu? Bila sebut kata dia hadis, pasti dia ada awal bagi ada gitu. Tak terima benda hadis tapi tidak ada awal bagi ada. Tak terima. Tapi dia orang falsafah dia kata makhluk ni hadis tapi la awwala laha. Belah. Makhluk ni hadis. Hadis ni mana? Lahu awwalun ataupun laha awwalun. Ada baginya permulaan. Tapi la awwala laha, tidak ada awal baginya. Pelik gitu. Makhluk ni hadis, baharu. Mana apa baharu? Ada awal baginya. Tapi la awwala laha, tidak ada awal bagi. Belik habis cakap. Pekeling. Lebih teruk daripada keling lagi. Tanakub dia bang. Bertembungnya antara apa yang bercakap. Makhluk ni hadis, mana laha awalun. Tu makna hadis. Ada awal baginya. Tapi la awwala laha, tidak ada awal baginya. Mamak kerja kedai mamak tu ayah. Apa-apa benda yang bercakap ni pening. Ada awal baginya, tidak ada awal baginya. Bila hadis ada awal baginya, la awalah, tidak ada awal baginya. Boleh terima apa letak kita? Tak boleh. Bila sebut kata ada awal baginya, tentu tidak. Tidak ada awal baginya. Tentu tidak qadim, itu maksudnya. Bila sebut kata qadim, tentu tidak baharu. Gitu. Bila sebut kata khalik, tentu tidak makhluk. Bila sebut kata makhluk, tentu tidak
Khaliq. Gitu. Jadi dia kata dan ia malaikat ni setengah daripada makhluk Allah Taala. Bukan Allah, makhluk Allah. Allah yang menjadi. Nah. Sama jugalah. Arash, qalam, luh mahfuz. Nah, mizan, sirat. Apa lagi? Syurga, neraka. Apa sahaja air, semuanya ialah makhluk Allah Taala. Sama ada makhluk yang pertama atau makhluk yang setelah makhluk yang pertama Allah Taala jadikan. Semuanya ialah makhluk Allah Taala, bukan qadim seperti zat Allah Taala. Karena di sana puak falasifah dia berpegang makhluk ini qadim. Kenapa qadim? Karena asal Tuhan tu qadim. Maka al-wahid la yasduru anhu illa wahid. Satu yang qadim tu tidak terbit daripadanya melainkan pasti satu yang qadim juga. Jadi Tuhan tu qadim, maka terpancar daripada Tuhan tu sesuatu yang qadim. Apa sesuatu yang qadim tak kira lah. Makhluk yang pertama tu apa? Tapi kalau di puak falasifah kita semua ni makhluk yang pertama belaka. Kenapa? Karena kita tu sekaligus Tuhan buat. Jadi sekaligus. Tu kita tu qadim. Sekaligus. Cuma keluar tu seko-seko kata puak falasifah. Tak seretak. Jadi tu seretak. Pok ngap nenek untuk nye gapo sama tua belaka. Tapi keluar tu seko-seko tak seretak. Gitulah. Tu kata puak falasifah. Karut marut puak falasifah. Kita dak lah. Makhluk yang pertama tu tak kira Nur Muhammad ke arash ke qalam ke air ke, itu khilaf ulama. Ulama ni macam-macam dia berpendapat. Ada yang berpendapat makhluk yang pertama Nur Muhammad, ada yang berpendapat arash, qalam, luh, air, macam-macam. Itu khilaf. Tak ada masalah tu. Dia bukan perkara yang teras di dalam akidah. Pasal tidak akan ditanya dalam kubur kita, apakah makhluk yang pertama? Tak ada tanya gitu. Itu bukan usul aqaid. Itu cabang-cabang yang masih lagi berlaku banyak khilaf di kalangan ulama. Tapi sepakat ulama itu ialah makhluk yang pertama, bukan qadim seperti zat Allah Taala, bukan. Itu dah. Jadi di puak falasifah tu dia panggil qadim yang kedua. Kita ni qadim yang kedua. Tuhan tu qadim yang pertama, dia panggil Allah muqaddam, dia panggil Tuhan muqaddam. Kita ni tali. Tuhan yang kedua. Dah habis. Yang ketiganya. Tunjang yang ketiga atau asas yang ketiga, rukun yang ketiganya, percaya akan segala kitab. Lagu mana percaya dengan segala kitab? Jadi bukan dengan kitab Quran saja, dengan segala kitab. Artinya Taurat, Injil, Zabur, dan segala suhuf-suhuf. Lagu mana kita nak percaya? Tak ada dari kita Injil yang original, ada Injil yang telah ditahrif, ditabdil, dibuat khianat itulah, ditukar ganti. Taurat yang original, yang asli tak ada. Macam mana kita nak percaya? Jangan bimbang. Kita percaya dengan Quran berarti kita percaya habislah dengan segala kitab-kitab dulu. Karena makna segala kitab-kitab yang terdahulu terkandung di dalam Al-Quran. Gitu dah. Makna segala kitab-kitab yang terdahulu terkandung di dalam Al-Quran. Pasti ya tu. Jadi sehingga apabila kita membenarkan Al-Quran, samalah kita membenarkan kitab-kitab yang sebelum daripada Quran. Taurat, Injil, Zabur. Gitu dah. Dengan maknanya,
Mengaku putus seseorang di dalam hatinya, hati seseorang. Mana mengaku yakin. Mengaku putus mana mengaku yakin, jazam, bulat. Ya? Tak terima syak, zan dan waham. Dengan tentu sungguh ada segala kitab yang datang daripada Allah Ta'ala. Segala kitab tu mari daripada Tuhan. Tuhan waktu. Mana misalnya seperti Quran dan Taurat dan lain-lainnya. Yakni Injil, Zabur dan segala suhuf-suhuf. Suhuf-suhuf ni mana beberapa lembar-lembaran. Seperti Nabi Musa, selain daripada Taurat, Nabi Musa pun ada beberapa lembaran-lembaran yang bukan Taurat. Nabi Ibrahim pun sama. Al-Quran sebut kan? Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf, beberapa lembaran-lembaran. Suhufi Ibrahim, beberapa lembaran-lembaran bagi Ibrahim dan Musa alaihi wassalatu wassalam. Itu wajib kita kena percaya. Ada beberapa kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada anbiya dia. Mana Taurat untuk Nabi Musa alaihissalam, Injil untuk Nabi Isa alaihissalam, Zabur untuk Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Quran untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekalian kitab-kitab yang terdahulu daripada Quran, semuanya hukumnya dinasakh, dibuang, diganti dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran ni sebagai nasikhah. Nasikhah dia panggil. Segala kitab-kitab selain daripada Al-Quran tu dipanggil mansukh. Mansukh mana yang telah dibuang. Dibuang. Itu syariat Nabi-Nabi dululah. Tidak diguna dah lah syariat dia. Adapun iman sama. Tentang keimanan, ini sejak daripada zaman Nabi Adam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala kitab-kitab samawi bicara tentang iman itu sama. Sama dah. Yang berbezanya ialah syariat. Syariat beza. Syariat Nabi Musa beza. Syariat Nabi Daud beza. Syariat Nabi Isa beza. Dengan apa? Dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh kita kata syariat Nabi Musa. Di syariat Nabi Musa contohnya apabila pakaian yang terkena najis itu tak boleh lagi disucikan melainkan kena buang, kena potong. Contohnya kain dia terkena tahi atau terkena air kecil, maka kena potong dulu. Kena kerak buang yang kena najis. Tak boleh dibasuh. Kita dah, kita boleh dibasuh, disucikan dengan air mutlak. Air yang tahirun li nafsih, mutahhirun li ghairih. Air yang suci pada dirinya dan boleh buat angkat hadas sama ada kecil atau besar, dan boleh buat istinja dan izalatun najasah. Itu kita syariat Nabi kita Muhammad SAW lagu tu. Syariat Nabi Musa tak boleh gitu. Kalau terkena najis, kena dipotong buang selalu. Tak jadi kalau nak basuh air mutlak ada. Itu contohlah tu. Seperti syariat Nabi Musa pun kalau nak semayang ke apa, kena di masjid. Di masjid sahaja, tak boleh di rumah dia. Syariat Nabi kita Muhammad SAW bukan hanya di masjid. Semua bumi ni kalau suci, dijadikan masjid untuk umat aku. Kayak gitu. Tapi jaga-jagalah, jangan semayang tengah jalan raya kena. Nabi kata kalau semua tanah bumi ni masjid. Ya betul, tapi jangan duduk semayang tepi jalan raya atas highway ke apa tu, berbahaya untuk nyawa pun. Tapi nak ceritanya boleh. Maksudnya kalau orang tu hijau macam di sawah padi ke, berkebun ke kan, bukan kena balik mandi, kena ada kain pelekat, baju Melayu, baju jubah bau, kena pergi masjid khusus baru boleh semaya. Dah di kebun boleh, tahu kiblat ke apa, semaya di kebun, di atas batas sawah padi mana boleh.
Tak sama dengan syariat Nabi Musa. Syariat Nabi Musa mesti kena pergi masjid. Tak boleh semaya di rumah. Dah. Tu beza tu, banyaklah beza-bezanya. Tu habis. Tu. Tetapi kitab-kitab yang terdahulu sudah tidak ada yang original. Namanya masih ada. Kalau pergi ke orang Yahudi, mereka dakwa inilah Zabur yang diturun oleh Allah kepada Musa. Kalau pergi kepada orang Kristian, Masihiyun, dia kata inilah Bible, Injil yang diturun kepada Nabi Isa. Padahalnya isi kandungannya sudah ditahrif. Tahrif ni makna dikhianat. Dibuang. Ditabdil, ditukar ganti. Jadi Al-Quran sahaja yang dipelihara oleh Allah Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna sesungguhnya kami nah. Inna nahnu sesungguhnya kamilah nazzalna dzikra, kamilah yang menurunkan akan az-zikra, akan Al-Quran. Zikra itu mana Al-Quran lah. Al-Quran ini dipanggil juga az-zikra, zikir. Sebab tu fas'alu ahlaz zikri. Ahlaz zikri itu ai ahlal Qur'ani, ahli Quran. Ahli Quran ni bukan hafal Quran 30 juzuk, boleh buat belagu, menyanyi, jadi tu imam tarawih, bukan itu saja. Bukan itu ahli Quran. Ahli Quran ni orang yang boleh menggali hukum daripada Quran. Artinya para a'immah mujtahidin. Itu mana ahli Quran. Jaga-jaga. Sebab ada orang ajaran sesat, dia kata, apa dia buat rancangan, tanyalah ustaz. Dalam Quran tak suruh fas'alu ustaz, fas'alu asatizati, tak ada itu. Fas'alu ahla zikri, tanyalah olehmu akan ahli zikir. Siapa ahli zikir? Kita lah ahli zikir. Sebab kita rajin zikir. La ilaha illallah, la ilaha Allah, utuh balasa. Utuh surga, kuat sangat berzikir. Salah tu, faham lagu tu. Kalau tanya orang ahli zikir, mana macam orang-orang duk ngatik tapi bodoh, jahil tukir, jahil bodoh, dilacok pas kata belakang gitu. Tak betul tu. Nak tanya gapo dia bodoh. Nak tanya air kalau kita berok, lepas tu tiba-tiba tak ada air, kita sedang molek masuk, bawa air Coca-Cola. Boleh sebotol, boleh tak kita basuh dengan air Coca-Cola tahid kita tu? Tanya orang bodoh, dia jawab mana? Dia kata boleh lah. Lebih bagus air Coca-Cola dia tu. Pasal air Coca-Cola cuba kita tengok. Kalau kita cuci lubang jambe hok karak tu, habis hilang dengan air Coca-Cola. Jadi kalau kita basuh jubur tahid kita dengan Coca-Cola tu lebih suci lagi dengan air berbanding dengan air pahit ni. Tanya hak bodoh, jawab lagu tu. Kita pun dak hanggu. Oh, iya juga tu. Air Coca-Cola lebih bersih lagi. Kita pergi basuhlah. Tahid jubur tahid kita tu dengan Coca-Cola. Walau selori sekali air Coca-Cola kita guna tu tak cuci. Tak cuci pada hukum. Tu pada dunia ni memang cuci lah kata suruh. Cuci jubur tahid aku. Bang dia. Bang Coca-Cola nak ayat cuci tak cuci. Tak bang dah tahid. Iyalah pada dunia ni cuci, tapi pada hukum tak cuci. Pasal apa? Pasal air Coca-Cola tu bukan tahirun li nafsi mutahhirun li ghairihi. Itu air hak suci pada diri dia je, tak boleh buat cuci pada benda lain. Tak boleh buat ambil air semaya, tak boleh nak buat akad hadas kecil. Tak boleh buat akad hadas besar, tak boleh mandi junub. Tak boleh izalatun najasah, mana? Tak boleh kita nak cuci-cuci mana lantai ke baju kita kena najis, kita nak guna air Coca-Cola, tak boleh. Tak boleh istinja. Istinja tadilah basuh berak tadi tu, tak boleh. Tak boleh. Pasal dia hanya suci pada diri dia saja. Suci pada diri dia makna nak buat minum boleh. Tu nak buat makan, nak buat minum boleh. Tapi nak buat kebersihan dalam ibadat ni tak boleh. Walaupun dari segi kajian saintifiknya hebat air Coca-Cola lebih berbanding dengan air pahit, tapi hukum kata tak.
Tak boleh. Tetap hukum. Jadi dinuna bunyanu 'alal ilmi la 'ala munasabatil aqli. Agama kita ni dibina di atas ilmu, bukan semata-mata munasabah akal kita. Kalau nak sabah akal kak, sapu khuh ni sapu kat bawah lah. Betul tak? Sebab hak bawah ni kotor, tapi tidak. Sapu khuh ni sapu kat atas. Tu gitu dah. Jadi khuh bukan stocking. Ni ada hak terbaru pula, bedah stocking. Macam khuh juga dia kata stocking. Royak ke dia abahmu. Nah, stocking tu menjerat air, masuk air. Khuh ni ada syarat dia. Diperbuat daripada kulit yang tidak boleh meresap air. Lagi pula tertutup buku lali. Nah, stocking tu kadang-kadang tak tutup buku lali. Kalau tertutup sekalipun dia meresap air, maka tak boleh. Tak boleh kias stocking dengan khuh. Lain-lain tu. Nah. Dia bedah sapu atas stocking. Dia kata macam khuh juga ni. Ayat ke dia abahmu. Nah. Ngaji lagu mana tak tahu tu. Berat-berat sajalah tu. Nah. Jadi makna ahli zikir itu ialah ahli Al-Quran, para imam-imam mujtahid. Mana Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali. Kalau tak ada imam-imam lagu tu, tanya anak-anak murid dia lah. Itu maksud itu dah. Tanya anak-anak murid dia. Jadi kita ni tak boleh nak tanya dari Imam Syafi'i. Jadi kita tanya orang yang mengaji, dengan orang yang mengaji, dengan orang yang mengaji, dengan orang yang mengaji, orang yang mengaji. Siapa sanaknya bersambung dengan Imam Syafi'i. Itu. Tu. Itu maksud fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jika kamu tidak mengetahui. Jadi sebab tu Tuhan kata, inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan akan az-zikra. Az-zikra itu siapa? Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan kamilah bagi Al-Quran tadi yang menjaga, yang memelihara. Maka Al-Quran tidak akan berlaku tahrif, tidak akan berlaku tabdil, tidak akan berlaku penyelewengan ataupun pertukar gantian, tak ada. Hanya dia panggil baca pelik-pelik kita dengar tu, itu qiraah. Nah, kita dengar pelik-pelik kan? Wadduha, pelik tu. Ini nak ubah Quran kan ni? Bukanlah. Itu bukan nak ubah Quran. Itu bacaan qiraat dia tu agak berbeza. Tetapi isi kandungannya tetap sama. Itu dah. Jadi segala makna-makna tentang keimanan pada kitab-kitab yang terdahulu, semuanya terkandung di dalam Al-Quran. Tu. Semuanya terkandung di dalam Al-Quran. Jadi, bila kita membenarkan Al-Quran, pada makna kita telah membenarkan Taurat, Injil, Zabur. Itu yang gitu. Pasal di dalam Quran, cerita habis. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi dalam Quran ini cerita habis. Dalam kitab-kitab dulu apa? Wa idh qala Isa, telah, dan ingatlah ketika mana berkata Nabi Isa alaihissalam. Qala Isa bin Maryam ya bani Israel. Hei kaumku Bani Israel. Inni Rasulullah ilaikum. Sesungguhnya aku ialah utusan Allah kepada kalian semua, hai Bani Israel. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Aku nak membenarkan apa kitab yang ada di hadapan kamu, iaitu At-Taurah yang diturun kepada Musa alaihissalam. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di, dan memberi khabar gembira, berita gembira, akan datang seorang rasul kemudian daripada aku, ismuhu Ahmad, namanya ialah Ahmad. Jadi isi kandungan Taurat itu semuanya, isi kandungan Injil, Taurat, Zabur pasti menceritakan tentang kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan isi Al-Quran pula menceritakan tentang nabi-nabi yang terdahulu. Gitu dah. Habis.
Dan sungguh segala perkara-perkara yang disebut di dalamnya, di dalam segala kitab. Itu dah. Sungguh segala perkara-perkara yang disebut di dalamnya, di dalam segala kitab. Wajib kita iktikad gitu. Jangan saya percaya Quran, cuma satu surah tu tak berapa nak yakin manalah. Kafir selalu dah. Kafir selalu. Tak boleh. Wajib kita nak yakin berlaku. Pasti. Walaupun benda tu tak berlaku lagi. Mana? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tak berlaku lagi. Apabila bumi ni Tuhan goncang segoncang-goncangnya. Nah. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Keluar daripada bumi ni. Nah, segala benda-benda dalam bumi lah, timah-timah ke apa. Akhrajatil ardu asqalaha, betul? Wa qala al insanu ma laha. Ketika tu manusia kata, "Gah apa dia ni? Apa berlaku ni? Pelik ni. Ma laha, apa nak berlaku pada bumi ni?" Tu tak berlaku lagi lah ni. Tu. Tapi wajib kita nak yakin pasti akan berlaku iza zulzilatil ardu zilzalaha tu. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Ila akhir. Banyaklah ayat-ayat dalam Quran itu dia cerita tentang hari-hari kiamat yang mendatangi kita lagi akan yang tak berlaku lagi sekarang. Pasti wajib kita kena yakin berlakunya dia tu pasti. Walaupun sekarang ni belum berlaku lagi. Karena dia sebut dalam Quran, ya wajib kena yakin. Wajib kena yakin. Tidak boleh ihtimal dusta sikit habuk, tak boleh. Kalau kita syak je kafir dah dah. Tu kafir dah. Habis itu. Kemudian kata dia yang keempat, yakni tunjang atau asas atau rukun yang keempatnya, percaya akan segala rasul-rasul Allah. Bukan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Segala utusan-utusan Allah. Lagu mana nak percaya segala? Dengan makna kita percaya pada Nabi Muhammad SAW, automatik kita percaya dengan segala rasul-rasul yang terdahulu. Sebab cerita tentang rasul-rasul terdahulu Nabi kita Muhammad SAW yang beritahu. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka. Siapa mari ayat? Nabi Muhammad. Tu. Cerita Nabi Adam, cerita Nabi Musa, cerita Nabi Isa, cerita Nabi Ibrahim, cerita Nabi Ismail, cerita Nabi Yaqub, Yusuf, Ayub, Syu'ib, Musa, Harun, Zulkifli. Siapa semua mari cerita tu? Nabi Muhammad. Tak percaya buka Quran. Hak duk sebut nama-nama tu dalam Quran tu ada. Sehingga-hingganya ulama buat keluar yang disebut dengan secara jelas, soreh dalam Quran, secara totok juga dalam Qurannya 25 orang rasul. Ini wajib kita kena percaya. 25 orang rasul ni hak disebut dengan secara totok dalam Quran. Jelas. Soreh dia panggil. Sebut dengan secara jelas. Tak kurang dan tak lebih daripada 25 orang rasul. Adapun nabi yang tidak rasul ramai. Dan rasul bukan hanya 25 saja. Ada kata 313. Ada kata 314. Ada kata 315. Qaul yang rajih kata tidak boleh diletak bilangan tertentu. Serah pengetahuan berapa orang rasul tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Tu gitu dah. Habis. Begitu juga nabi yang tidak rasul. Nabi yang tidak rasul ni berkhilaf ulama. Ada kata 124,000 nabi. Ada kata 224,000 nabi. Ada kata 324,000 nabi. Qaul yang kuatnya tak letak berapa-berapa bilangan nabi. Sebab apa gitu? Sebab datang hadis tu beberapa lafaz. Jadi dibimbangi kita tu mensangkatkan orang panggil bilangan
Takut kita mengeluarkan orang hak jadi rasul. Contoh kita kata Nabi ni atau rasul ni 313. Padahal ada 315. Hak lebih lagi tu kita nak kata kan? Kita pun tak tahu. Kayak gitu. Contoh Nabi kita kata 124,000. Hak sebenarnya 224,000. Ada 100,000 lebih lagi tu kita mengeluarkan mereka daripada jumlah Nabi. Kan berat gitu. Jadi sebab tu qaul yang rajih tak meletakkan berapa angka sebenar. Cuma kita nak tahunya berdasarkan riwayat hadis ada yang mengatakan 124,000, ada kata 224,000, 324,000 gitu. Itu Nabi saja. Rasul pula ada 314, 313, 315 macam-macam. Ada pun 25 hak ni hak disebut dengan secara sharih di dalam Al-Quran. Itu. Hak 25 ni wajib fardu ain. Wajib apa? Wajib iktikad Nabi lagi Rasul. Tu sehingga-hingganya walaupun tidak hafal tak apa. Dia tak hafal Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, dia tak berahi. Lagu Raihan tu dia tak berahi. Tapi kalau kita tanya, Nuh tu siapa? Nabi lagi Rasul. Saya jawab, sah iman dia. Idris, Nabi lagi Rasul. Saleh, Nabi lagi Rasul. Tu sah iman walaupun dia tak hafal. Jangan siapa tanya Saleh siapa? Boleh mana pula. Tu kafir siapa gitu. Idris siapa? Idris hak dalam Quran cerita tu siapa? Bagi pegangan munafik i'tikad. Pok yih mana kak? Kafir lalu. Tak boleh tu. Nuh. Orang tanya, Musa hak dalam Quran cerita tu apa hak munafik i'tikad? Nabi lagi Rasul. Sah iman dia. Walaupun dia tak hafal. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, dia tak hafal gitu. Tapi kalau orang tanya, Musa hak disebut dalam Quran apa munafik i'tikad? Nabi lagi Rasul. Isa hak disebut dalam Quran apa munafik i'tikad? Nabi lagi Rasul. Sah. Walaupun dia tak ingat. Apalagi kalau ingat, lagi bagus. Tapi kalau orang tanya dia, Ismail di dalam Quran cerita tu apa munafik i'tikad? Main mana? Main Sabria. Kafir lalu tu. Tu jaga-jaga. Kalau kita sebut dah Ismail hak dalam Quran, Main Sabri apa pula? Tak kenal aku dalam Quran. Kalau Main Sabri aku kenal. Kafir lalu. Jaga-jaga. Sebab 25 ni disebut dengan secara totok, jelas, sharih di dalam Al-Quran. Dan maknanya, makna percaya akan segala rasul-rasul Allah tu ialah mengaku putuh oleh seseorang di dalam hatinya, hati seseorang, mengaku putuh, mengaku yakin, mengaku bulat, mengaku jazam dalam hati itu dengan tentu sungguh ada segala Rasul Allah Ta'ala itu. Utusan-utusan Allah Ta'ala itu ada. Satu jawatan yang dipilih oleh Allah Ta'ala sendiri. Tak boleh kita nak pakak-pakak melantik, tak boleh. Dia bukan bukan jawatan yang boleh diusaha, tak boleh. Jadi ingat, Nabi Rasul ni satu jawatan yang tak boleh diusaha. Cuma Nabi dengan Rasul tu ada berlaku khilaf ulama lah. Qaul yang masyhur serta jumhur ulama mengatakan Nabi lagi Rasul tu ada umum khususnya. Mana tiap-tiap Nabi belum tentu Rasul, tapi tiap-tiap Rasul pasti Nabi. Gitu. Sebab dia beza di menyampaikan syariat kepada umat. Jadi kalau diberi wahyu tapi tak disuruh sampai kepada umat, itu Nabi sahaja, faqat. Tidak Rasul. Tapi kalau disuruh sampaikan kepada umat, itu Nabi lagi Rasul. Tu. Lagi akal lah tu. Kalau dalam kitab-kitab dia sebut, Nabi Rasul ni, takrifnya, insanun, manusia. Maka terkeluarlah selain daripada manusia. Seperti malaikat, jin. Jin tak ada Rasul. Kalau jin tu hanya ada Rasulillah. Dia tak ada Rasulullah. Rasulillah. Mana utusan bagi utusan Allah. Mana duta daripada Rasul Allah. Untuk kalangan jin.
Ya tak ada direct Rasulullah tu, tak ada. Nah, insanun, manusia, maka tak ada di kalangan haiwan, lebah ke, semut ke. Jadi hak dalam Quran kata wa auhayna ilan nahli ilan namli, kami wahyu kepada semut, kepada lebah. Itu bukan wahyu dengan makna syariat agama, bukan. Itu dia panggil wahyu dengan makna ilham. Nah, ilham, jaga. Bahkan barang siapa yang i'tikad ada di kalangan binatang itu Rasul Allah, jatuh kafir dia. Kenapa? Karena menghina jawatan kerasulan. Jaga-jaga dah. Jadi insanun, manusia. Zakarun, laki-laki, tidak ada perempuan. Jadi kalau dalam Quran itu sebut wa auhayna ila ummi Musa, kami mewahyukan kepada ibunda Nabi Musa. Ibunda ni gak perempuan lah, tak ada ibunda tu jantan. Nah, kalau gitu ada lah di kalangan perempuan tu Nabi sebab dapat wahyu. Jawab oleh ulama, wahyu di situ dia panggil ilham juga, sama. Kami mewahyukan kepada ibu Nabi Musa, mana? Kami ilhamkan kepada ibunda Nabi Musa. Gitu ya. Tidak ada di kalangan perempuan tu Nabi Rasul ada. Ya laki-laki mesti. Insanun, zakarun, hurrun, merdeka, tidak ada hamba. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam ketika mana dia jadi hamba, dia belum jadi Rasul. Nah, setelah mana dia merdeka, barulah diberi wahyu menjadi Rasul. Tidak ada di kalangan Rasul itu hamba. Sebab hamba tu kurang. Hurrun. Lagi? Insanun, zakarun, hurrun, salimut tabi'ati. Sejahtera tabiat. Maknanya tidak ada Rasul tu gila, nyanyuk, busuk bangar, huduh. Tak ada. Semua Rasul ni suara sedap, segak, semak, wangi, gitu. Jadi kalau ada berlaku baca cerita Nabi Ayub, itu semuanya kebanyakan Israiliyat. Siapa bini pula lagi dah tu ni. Teruk benar tu. Teruk benar, sakit siapa bini pula lagi. Apa nama hijab tu buat Nabi Ayub jadi Nabi. Kalau ke bini pula lagi. Sebab busuk bangai. Tu semua tu Israiliyat belaka. Tak ada Nabi lagu tu. Nabi semua segak-segak, hesa-hesa, wangi-wangi belaka. Sebab hikmat diutus Rasul tu untuk manusia. Kayak gitu. Kau boleh bayar dah orang tu kalau muka huduh tapak kaki. Suara tu supaya nyalak. Busuk bangar supaya tu siapa. Lepas tu nak ceramah orang, nak ajak orang. Busuk bangar, pakat tutup hidung belaka. Tak ada gitu. Semua Rasul-Rasul tu segak, semak, handsome. Wangi-wangi belaka. Sedap mata tengok belaka. Tu hikmat. Hikmat Allah Ta'ala jadikan Rasul. Semuanya salimut tabi'ah. Semuanya sejahtera tabi'ah. Dan sejahtera kejadian, khilqah. Kejadian tubuh badan hak zahir ni pun selamat belaka. Tak ada cacat, tak ada juling. Juling air pun tak ada. Semua segak-segak belaka. Kan gitu. Lepas tu, uhiya ilaihi bi syar'i. Diwahyukan kepadanya syariat. Walam yu'mar bi tablighihi fahuwa nabiyyun. Dan tidak disuruhkan dengan menyampaikan kepada umat, maka dia tu nabi. Wa in yu'mar bi tablighihi, dan jika disuruh menyampaikan syariat itu kepada umatnya, fahuwa rasulun, maka dia nabi lagi rasul. Itu. Habis. Itu lagi akal lah tu. Dan mengaku sungguh akan segala perkara yang mereka itu Rasul menyampaikan kepada umatnya, umat Rasul. Ya. Wajib kita kena mengaku sungguh. Apa hak Nabi Rasul sampai? Benar dan sebenar. Itu benar makna sidqu. Sebenar makna al-haqqu. Beza mana kalau kita iktibar
realiti wakil dengan apa yang ditutur, diceritakan oleh Rasul, itu dia panggil sebenar, al-haq. Al-haq. Kalau kita iktibarkan apa yang ditutur oleh Nabi muafakat dengan realiti yang berlaku, itu as-sidqu dia panggil. Benar. Tu benar apa yang disampaikan oleh Rasul. Dan kebenaran. Mana al-haq. Beza tu, beza iktibar lah. Sebab al-haq lawannya al-batil. As-sidqu lawannya al-kizbu, dusta. Gitu. Jadi sebab tu akhirat esok kita umat Nabi Muhammad ni lah sallallahu alaihi wasallam jadi saksi di atas kebenaran rasul-rasul yang terdahulu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Itu. Kitalah yang akan jadi saksi di atas kebenaran rasul-rasul yang terdahulu, dan Rasulullah pula jadi saksi di atas benar penyaksian kita di atas rasul-rasul yang terdahulu. Habis itu. Kita berhenti situ boleh dah? Demi orang. Lengah-lengah orang. 2 hari dah. Ni hari ni kena hari. Sebab kawan yang tak berakhir orang lain ganti. Hari tu suruh dah orang lain ganti. Kata, biarlah ustaz, kalau ustaz boleh hari tak suruh hari. Aduh. Kalau boleh orang lain ganti, nak suruh orang lain mari ganti. Tak boleh orang lain ganti, kita nak mari juga. Segegap kepala otak tadi. Ya apa nama ni? Ya takak orang. Ya sakit pinggir habis. Lengah-lengah. Ya demega ni memang kata tak jakit. Dia tak jakit, ya panah dalam, ya mungkin tak panah luar. Ya panah nafas itu jadi panah. Kan? Balik tanah pondok itu, panah. Mari dulu. Bagi lah. Kita berhenti situ dah. Yang kelimanya. Yang ni rukun atau tunjang asas yang kelima. Wallahu a'lam. Wa ilmuhu atam. Kak Wan minta kita pakai doa lah. Abang dia masuk ward dia. ICU dah rasanya, dia tidur ke. Minta kita pakai doa-doa. Mudah-mudahan dipermudahkanlah segala urusan apa nama ni, abang kawan ada, abang kawan ada, abang sulung kawan ni tak ada dah. InsyaAllah dia mau semaya hajat masing-masing di rumah, tapi kalau di pondok insyaAllah buat malam ni lah. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kesembuhan dan permudah segala urusan insyaAllah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitan. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.